Hai guys, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini Akhir Channel akan berkongsi, mengajak tuan-tuan membincangkan satu hal, iaitu mengapa kita perlu menjadi YouTuber. Okey. Sebenarnya saya ada 3 faktor sebab apa kita perlu menjadi YouTuber. Nanti saya akan kupas satu persatu. Sebenarnya kalau kita nak jadi YouTuber ni sangat mudah. Tapi kebanyakan ilmu menjadi YouTuber ni, kebanyakan orang penggegam erat, tak mau cerita sebab kerana ia akan menimbulkan persaingan. Di Malaysia, ramai YouTuber-YouTuber yang berjaya memaparkan kisah yang pelik-pelik. Ya, sebagai contoh, kisah pergaduhan rumah tangga, kisah kemewahan, kisah isu pondan menjadi lelaki, isu ustaz-ustaz, isu apa-apa saja, isu yang pelik-pelik, gosip yang akan mencetuskan minat. Rakyat Malaysia ni berminat dengan isu contoh cerita-cerita hantu, cerita-cerita yang pelik. Jadi saya tidak mengajak tuan-tuan dan perempuan untuk membuat cerita-cerita hantu ataupun cerita-cerita yang pelik ni. Cuma saya nak berkongsi, kalau kita ada idea, kalau kita ada semangat, kita cuba menjadi seorang YouTuber. Sebenarnya banyak idea, banyak ilmu yang terdapat dalam teknologi, yang terdapat di luar sana, yang belum dicetuskan, yang belum diupload dalam YouTube. Jadi peluang ini kita sama-sama berkongsi macam mana kita nak jadi YouTuber. Jadi saya dalam channel saya, ini siri yang pertama, saya akan menceritakan satu persatu daripada awal sampai ke akhir sehingga tuan-tuan dan puan-puan menjadi YouTuber yang berjaya tanpa sebarang bayaran. Cuma tuan-tuan perlu tonton video saya dan subscribe. Saya pun perlu juga subscribe. Okey. Macam mana perlu menjadi seorang YouTuber? Langkah yang pertama sekali, tuan-tuan kena minat. Tanpa minat, apa kerja pun tak jadi. Okay. Bila minat, dia akan timbul semangat. Bila semangat, dia sanggup berkorban. Dan untuk menjadi YouTuber, dia kena berkorban. Sedikit pengorbanan. Peringkat awal untuk nak jadi YouTuber, dia perlu sekurang-kurangnya ada handphone. Dan apabila dia ada modal, dia perlu beli kamera, dia perlu beli laptop, dia perlu studio, dia perlu ada macam-macam lagi yang berkaitan dengan mengurus ataupun penyiaran. Jadi bila timbul semangat, tuan-tuan akan rasa tidak rugi untuk melaburkan sedikit kewangan untuk menjayakan diri menjadi YouTuber di Malaysia. Okey, saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan 3 perkara yang saya sebut tadi sebab apa kita perlu menjadi YouTuber. Yang pertama sekali saya nak berkongsi iaitu pendapatan YouTuber lama sangat lumayan. Kita tengok di sini ya. Okey. Bermula dengan saya ambil satu persatu. Okey. Oleh itu, mari kita lihat berapakah anggaran pendapatan YouTuber di Malaysia ini. Let's go. Okay, Nombor 5. Mr. Coco. Setakat ini Mr. Coco mempunyai 560 kita lihat apa pendapatan dia. 85 ini juta nombor 5. tontonan. Untuk pengetahuan anda, channel Mr. Kokom ini diwujudkan pada tahun 2017. Mr. Kokom banyak mengeluarkan video tentang tauladan yang baik, kisah kehidupan, permainan video games dan video dakwah. Untuk yang tidak tahu, Kokom Biz Studio adalah di bawah Mr. Kokom juga. Dan anggaran pendapatan Mr. Kokom untuk sebulan adalah RM5,850 hingga RM91,350 Malaysia. Okey, saya akan percepatkan nombor 1. Syahmi Shazli. Channel YouTube ini dibuat pada tahun 2013. Syahmi Shazli mempunyai 1.62 juta subscribers dan 231 juta tontonan. Baru-baru ini, Syahmi Shazli telah menjadi terkenal kerana watak Asif dan Yopare muncul di dalam siri videonya. Anggaran pendapatan channel Syahmi Shazli pula sebanyak RM31,500 hingga RM505,350 Malaysia sebulan. Okey,
sebenarnya kita bukan kejar angka begitu, cuma kita cari peluang sambil minat kita dapat sedikit imbuhan, alhamdulillah. Tapi kalau nak jadi YouTuber, jangan mengharap imbuhan, pastikan mula dengan minat. Kalau andai kata setahun 2 tahun kita buat tidak ada apa-apa bayaran, teruskan saja, insya-Allah suatu hari nanti ada rezeki. Okey, macam mana syarat-syarat untuk nak dapat bayaran, nanti saya akan ceritakan step by step. Okey, faktor yang kedua, sebab apa yang saya cuba mencetuskan kawan-kawan untuk menjadi YouTuber, sebab saya tengok YouTuber ataupun kisah-kisah di Malaysia ni banyak dikuasai oleh YouTuber daripada Indonesia. YouTuber daripada Indonesia ni penguasaan ilmu dia terhadap Malaysia sangat tinggi. Cuba tuan-tuan tengok isu Jekyll, isu selain pada Jekyll, isu siapa jadi Perdana Menteri dulu, pelbagai isu lockdown, isu cara Malaysia menguruskan keuangan semasa lockdown. Mereka lebih arif dan mereka memaparkan dalam YouTube mereka, ya. Sebagai contoh kita tengok betapa prihatinnya, betapa caknanya mereka terhadap Malaysia dan mereka menyiarkan dalam bentuk YouTube. Okay, kita tengok channel ini. Ya, ini Faktau. Subscribe dulu je yang belum subscribe Faktau. 15. Secret Recipe. Oh, ini kemarin sudah pernah. Mesti ramai yang terkejut dengan fakta ini. Tetapi Secret Recipe yang diasaskan pada tahun 1997 merupakan hasil titik peluh anak tempatan Datuk Stephen Sim. Anak kelahiran Kota Baru Kelantan ini membuka cawangan Kota Baru di SS2 Petaling Jaya bersama 3 orang anak saudara beliau dengan bermodalkan hanya RM150,000. Okey. Kini setelah dulu sudah terkenal banget kuy Secret Recipe. Kadang-kadang mereka menggunakan bahan daripada Malaysia dan menyiarkan. Singapura, Indonesia itu juga kelebihan mereka. Pandai menggunakan teknologi. India dan Bangladesh. Banyak kuy. 14. Ogawa. Moshi konnichiwa. Namanya nama Jepang. Nama Ogawa ini berasal dari negara Jepun. Iya. Ogawa yang bermaksud aliran sungai dalam bahasa Jepun ini sebenarnya diasaskan pada tahun kita laju. Pada tahun 1981. Namanya nama barat semua cuy, nama luar negara semua cuy. Jadi enggak tahu kalau kita itu makanan segera yang berasaskan buatan Malaysia. Rasa rakyat Malaysia. Selain itu mereka merasakan kebanyakan orang Islam di negara ini mahukan makanan barat yang halal. Pada awal tahun 1981, masyarakat Islam Malaysia masih was-was dengan rangkaian makanan segera dari Muan Garau. Kini Mary Brown mempunyai lebih 100. Ya, saya sangat berbangga dengan YouTuber Indonesia sanggup study mengenai Malaysia dan dapat menyiarkan hal-hal Malaysia, dapat berkongsi dengan rakyat Malaysia. Walaupun tujuan diorang akan dapat viewer ataupun jumlah tontonan, masa tontonan daripada rakyat Malaysia sangat tinggi. Tahniah kepada YouTuber Indonesia. Okey, seterusnya saya nak berkongsi satu lagi, iaitu kesanggupan manusia membuat sesuatu yang pelik, sesuatu yang di luar jangkauan kita, dengan tujuan hanya mendapat view yang banyak dan mendapat imbuhan daripada YouTube. Sebagai contohnya, saya akan paparkan kisah macam mana orang kampung, ini saya tak pasti YouTube ni dari mana, yang saya pastinya bukan daripada Malaysia. Okey, dia membina peralatan, membina rumah dengan menggunakan teknologi yang paling primitif. Itu hanya sebilah parang. Okay, kita akan lihat. Yang saya nak memaparkan di sini kesungguhan mereka, apa tujuan mereka buat. Kalau kita lihat dari segi ketahanan, memang binaan ni saya rasa tidak mampu bertahan lebih daripada 2 tahun sebab dia menggunakan kayu-kayu biasa dan untuk binaan. Tapi dari segi penelitian kerja-kerja buat mereka sangat saya kagum. Dia menghasilkan satu kerja yang sangat kemas, cantik. Apa tujuan mereka?
Okey, saya pelajukan, percepatkan dia punya YouTube ni. Okey, mereka menggunakan simen. Okey, dia orang menggunakan tanah lumpur ataupun tanah pongsu, tanah anai-anai untuk membuat dinding dan menggantikan simen tanpa menggunakan sebarang modal. Okay. Kesungguhan anak muda ini saya rasa berbaloi dengan view yang mereka akan dapat dan imbuhan daripada YouTube akan bayar kepada mereka. Saya pelajukan, kita nak lihat kesungguhan mereka, sebab apa mereka sanggup buat begini, sebab mesti ada imbuhan. Terlihat cantik rumah mereka. Saya lajukan. Saya tak pasti YouTube ini dari mana. Dan lihat, dia punya binaan sangat cantik, menggunakan alam-alam semula jadi. Okay. Menggunakan ubi-ubi sebagai pewarna. Saya lajukan. Adakah kita sanggup menjadi YouTuber seperti mereka? Kalau tuan-tuan ada YouTuber Malaysia sanggup buat sebegini, memang saya sangat respect pada tuan-tuan dan perempuan. Banyak tuan-tuan perempuan boleh lihat contoh-contoh binaan-binaan yang cantik daripada YouTuber yang dihasilkan daripada luar negara. Saya ucapkan tahniah kepada mereka, dan saya berharap suatu hari nanti akan lahir YouTuber daripada Malaysia menghasilkan produk-produk yang sebegini cantik, yang sebegini indah. Sama-sama kita berkongsi kelebihan yang ditawarkan oleh YouTube. Okey, saya rasa sampai di situ dulu untuk siaran saya kali ini, siri yang pertama. Siri-siri yang berikutnya saya akan menceritakan bagaimana permulaan asas menjadi YouTuber, dari pembinaan menjadi akaun YouTube sampailah tuan-tuan dan perempuan mendapat bayaran daripada YouTube. Yang penting tuan-tuan sokong channel saya pun nak duit juga. Sokong channel saya, subscribe dan buat tontonan. Okey, saya rasa sampai di situ saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.